Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Aisyah, merupakan seorang pelajar semester 1 UPSI ambilan tahun 2021. Hari ini saya ingin membincangkan tentang aktiviti manusia yang memberikan kesan negatif kepada alam sekitar, khususnya di daerah tempat tinggal saya sendiri, iaitu daerah Putatan. Sebelum saya melanjutkan video ini dengan lebih lanjut, mari kita lihat serba sedikit tentang keunikan negeri saya sendiri, iaitu negeri Sabah di bawah Bayu. Let's check it out. Tanpa membuang masa lagi, mari kita masuk kepada isu kajian yang ingin saya kupaskan pada hari ini. Terlebih dahulu, kita harus faham apakah yang dimaksudkan dengan alam sekitar. Alam sekitar merujuk kepada benda hidup dan benda bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi. Alam sekitar merujuk kepada flora dan juga fauna. Aktiviti manusia seringkali mempengaruhi keseimbangan alam sekitar. Banyak masalah yang wujud disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri, contohnya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran bunyi, serta banyak lagi. Tetapi, tajuk kajian yang ingin saya bentangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan pencemaran bunyi di daerah Putatan. Bagi yang tidak mengetahui daerah Putatan di mana, daerah Putatan terletak di pantai barat Sabah, merupakan sub-bandar kepada Kota Kinabalu dan juga sebahagian daripada The Greater of Kota Kinabalu. Oleh itu, transformasi pembandaran giat berlaku di daerah Putatan, menyebabkan Putatan boleh saya katakan di sini mempunyai kemudahan infrastruktur yang begitu lengkap, bermula dari perkhidmatan kepada kesihatan dan juga kepada pendidikan. Punca ataupun penyumbang utama pencemaran bunyi di daerah Putatan disebabkan lokasi ini berhampiran dengan lapangan terbang antarabangsa KKIA dan juga merupakan laluan utama menuju ke pusat bandar Kota Kinabalu. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran? Definisi pencemaran menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fisikal, biologi, kimia atau radiasi yang boleh memudaratkan kesihatan dan merosakkan persekitaran. Dan apakah pula yang dimaksudkan dengan pencemaran bunyi? Definisi pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi merupakan satu pencemaran yang berhasil daripada bunyi bising yang kuat sehingga mampu mengganggu ketenteraman komuniti setempat. Bunyi merupakan perkara ingin didengari, manakala kebisingan merupakan hingga yang tidak diingini yang memberikan kesan negatif secara langsung kepada ekosistem dan juga ekologi. Walaupun pencemaran bunyi ini merupakan masalah setempat dan kurang diberikan perhatian, tetapi pencemaran ini semakin meningkat hari ke hari sehingga menjadi isu utama penduduk di bandar-bandar besar di Malaysia, termasuklah lokasi kajian saya yang terletak di daerah Putatan, Sabah. Secara ringkasnya, boleh saya simpulkan di sini sebarang suara yang mengganggu ketenangan anda ataupun kita semua boleh dikategorikan sebagai bunyi bising, tidak kira sama ada anda sudah terbiasa dengan bunyi tersebut ataupun tidak. Kesan masalah yang berpotensi berlaku daripada pencemaran bunyi.
Yang pertama adalah gangguan tidur, di mana gangguan bunyi yang kita dengar pada waktu malam lebih mengganggu perasaan kita berbanding bunyi yang kita dengar pada waktu siang. Telinga manusia ni sangat sensitif. Walaupun kita sedang tidur, telinga masih menghantar bunyi yang kita terima. Contohnya, bunyi lalu lintas, bunyi daripada pesawat terbang ataupun jiran kita sendiri masih diproses dan dihantar ke otak untuk otak kita tafsirkan. Penyelidikan menunjukkan bahawa orang yang tinggal berdekatan ataupun berhampiran dengan lapangan terbang ataupun lalu lintas yang sangat sibuk berpotensi besar untuk seseorang itu mengalami sakit kepala dan juga mengambil pil tidur dan obat penenang dengan lebih banyak kerana kesukaran tidur pada waktu malam. Ataupun penyakit ini kita namakan sebagai penyakit insomnia yang lebih serius lagi, di mana meningkatkan darah tinggi dan juga masalah penyakit jantung, di mana kedua-dua ini mendorong kepada berlakunya penyakit kardiovaskular. Yang kedua adalah gangguan fisiologi, di mana kebisingan yang sudah terbiasa menyebabkan gangguan fisiologi yang lebih serius. Tapi sayang antara kita semua tidak mengetahui yang kita mempunyai gangguan fisiologi kerana ianya menjadi sebahagian dari diri kita sendiri. Penyelidikan menunjukkan bahawa terlalu banyak bunyi yang diterima oleh seseorang membuatkan seseorang itu lebih mudah marah, gugup dan tidak rasional dalam membuat sesuatu keputusan serta kegelisahan sepanjang hari dalam keadaan yang lagi melampau, di mana suara bising dapat membuatkan hidup kita lagi tertekan dan menjadikan kita lebih sosial, tidak produktif di tempat kerja dan juga kurang tumpuan disebabkan ketidakstabilan emosi serta keyakinan diri kita sendiri. Tanpa pertolongan orang-orang sekeliling dari kita, mungkin kita akan mengembangkan suatu kepribadian yang dibenci, yang tidak disukai oleh persekitaran kita sendiri. Yang ketiga adalah masalah pendengaran. Antara simptom awal anda menghadapi masalah pendengaran yang disebabkan oleh pencemaran bunyi ialah anda mendengar bunyi berdesing di telinga dan kurang pendengaran di sebelah ataupun kedua-dua telinga sekali. Seorang yang menghadapi masalah pendengaran mungkin turut mengalami berbagai kesukaran dan masalah seperti masalah komunikasi, terutama sekali dalam persekitaran yang bising. Boleh mendengar tetapi tidak memahami apa yang dipertuturkan. Dengan jelas lagi, mereka akan bercakap dengan lebih kuat dan meminta perbualan untuk diulang beberapa kali, serta tidak boleh mendengar radio ataupun televisyen pada kekuatan yang normal. Kesan yang terakhir adalah kesan kepada alam sekitar, di mana bunyi bising mampu memberikan kesan buruk kepada hidupan liar kerana menghadapi lebih banyak masalah berbanding dengan manusia sendiri. Haiwan berkomunikasi sesama mereka bergantung kepada bunyi. Haiwan mempunyai daya pendengaran yang lebih baik daripada manusia. Oleh itu, kesan buruk bunyi bising yang berlebihan di rumah dan juga di persekitaran akan memberikan tindak balas haiwan peliharaan mereka ataupun haiwan yang berada di sekeliling mereka dengan perubahan sikap dan emosi serta meningkatkan risiko kadar kematian haiwan tersebut. Pencemaran bunyi juga pendorong berlakunya hujan asid. Hujan asid yang merujuk kepada sejumlah hujan yang turun sebagai keerpasan dan mengandungi tahap keasidan yang tinggi, iaitu pH kurang daripada 5. Hal ini terjadi apabila bahan pencemar seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida bertindak semasa proses sejatan dan berlaku semasa hujan turun. Peningkatan bilangan kenderaan bermotor yang berlaku di daerah Kutatan meningkatkan pembakaran bahan api fosil serta asap yang dikeluarkan kenderaan bermotor mengandungi gas nitrogen dan juga oksigen yang akan bergabung menjadi nitrik dioksida lalu membentuk hujan asid. Terdapat pelbagai strategi bagi mengurangkan dan juga mengawal bunyi bising, iaitu melalui langkah perundangan dan langkah bukan perundangan. Melalui langkah perundangan di mana Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1987 diperkenalkan.
Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar serta Kementerian Pengangkutan Jalan Raya JPJ secara bersama merumuskan untuk mengawal tahap kebisingan yang berlaku di Malaysia. Dikuatkuasakan pada 16 Julai 1987 dan ia merangkumi tahap kebisingan maksimum yang dibenarkan untuk semua jenis kenderaan bermotor. Terdapat 3 piawaian yang digunakan iaitu piawaian A yang merujuk kepada peruntukan untuk kenderaan bermotor yang mempunyai 2 atau 3 roda. Piawaian B pula digunakan untuk kenderaan bermotor 2 ataupun 3 roda juga tetapi didaftarkan pada 1 Januari 1990. Manakala piawaian C digunapakai untuk kenderaan bermotor yang mempunyai lebih daripada 3 roda. Manakala Seksyen 6 Akta Pengangkutan Jalan Raya mengenakan kompaun sebanyak RM150 hingga RM300 mengikut kesalahan pengubahsuaian kenderaan. Penguatkuasaan undang-undang terhadap pengubahsuaian komponen kenderaan tanpa mengikut undang-undang sudah lama dikuatkuasakan dan melibatkan semua jenis kenderaan serta motosikal yang sering diubah mengikut trend semasa. Antara contoh pengubahsuaian yang paling popular dalam kalangan anak muda zaman sekarang adalah pengubahsuaian motosikal Yamaha Y15ZR ataupun dalam kalangan mereka diorang menyebut dengan Y-Suco. Melalui akta ini memberikan serba sedikit kesedaran kepada pengubahsuaian kenderaan di masa hadapan dengan kadar saman yang dikenakan oleh pihak kerajaan. Langkah perundangan yang kedua adalah penanaman pokok. Aktiviti penanaman pokok boleh membantu mengurangkan bunyi hingga di sekitar perumahan yang berdekatan dengan jalan raya yang sangat sibuk. Pokok yang ditanam seelok-eloknya mempunyai 3 lapisan kerana ia mampu menjadi penghalang semula jadi. Contohnya, pokok yang ditanam oleh Majlis Pembandaran iaitu pokok asoka. Kalau kita boleh tengok di kawasan Putatan, terdapat setengah kawasan perumahan yang berhampiran dengan jalan raya ditanam dengan pokok asoka sebagai satu alternatif dalam mengurangkan pencemaran bunyi. Langkah yang ketiga adalah pendidikan formal dan informal. Melalui pendidikan formal dan informal mampu memberikan kesedaran terhadap kepentingan penjagaan alam sekitar. Pendidikan pada peringkat awal kanak-kanak ni sangat penting dan harus diterapkan aspek-aspek penjagaan dan kesan negatif sekiranya alam sekitar itu musnah. Pendidikan alam sekitar diperkenalkan di peringkat sekolah rendah melalui Kokurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR melalui mata pelajaran sains, manakala subjek geografi pula diajar apabila berada di sekolah menengah melalui Kokurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM. Matlamatnya adalah untuk melahirkan masyarakat yang mengetahui dan mengenali kepentingan penjagaan alam sekitar selepas tamat zaman persekolahan. Manakala melalui langkah bukan perundangan di mana kempen kesedaran dijalankan, mewujudkan kempen kesedaran masyarakat terhadap pencemaran bunyi. Kempen ini bermatlamatkan agar masyarakat dan kerajaan dapat berganding bahu dalam menyelesaikan masalah pencemaran bunyi. Tepuk sebelah tangan sudah tentu tidak akan berbunyi. Kempen kesedaran ini boleh dijalankan melalui media elektronik atau media massa seperti Instagram, Twitter dan juga Facebook yang lebih efisien kerana medium ini menjadi tumpuan masyarakat pada hari ini berbanding dengan surat khabar dan juga majalah. Melalui kempen ini diharapkan agar mampu menanamkan kesedaran masyarakat terhadap alam sekitar pada masa yang sama dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Ringkasnya, masyarakat tidak boleh memandang rendah pencemaran bunyi. Semua lapisan masyarakat harus bekerjasama dengan pihak berkuasa seperti AUD dan tebing untuk mengatasi masalah pencemaran bunyi. Tidak dapat dinafikan bahawa pencemaran bunyi adalah satu fenomena yang begitu biasa di negara-negara membangun seperti Malaysia. Oleh itu, masalah ini
mesti diselesaikan dengan secepat mungkin kerana ia akan mempengaruhi sosial dan mengurangkan prestasi profesion rakyat Malaysia seiring dengan negara maju. Bak kata pepatah, biar duduk sama rendah, biar berdiri pun sama tinggi. Akhir kata daripada saya, alam sekitar adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yang tidak ternilai harganya. Penjagaan yang baik boleh mendatangkan banyak manfaat kepada masyarakat, malahan ia boleh mendatangkan pendapatan kepada negara. Oleh itu, kita harus menjaga alam sekitar daripada musnah agar keindahan alam sekitar dapat dinikmati anak cucu kita pada suatu hari nanti. Boleh saya katakan di sini bahawa transformasi pembandaran yang berlaku di daerah Putatan mempunyai pro dan konsnya tersendiri. Transformasi yang berlaku di daerah ini meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan itu sendiri, khususnya dari kehidupan yang bersifat tradisional kepada kehidupan yang lebih moden seiring dengan era modernisasi pada hari ini. Saya mengambil kesempatan di sini juga, sebelum saya menamatkan video ini, saya ingin menyuruh semua rakyat Malaysia agar mendoakan kes COVID-19 di negara kita kembali pulih seperti sedia kala dan doakan frontliner kita sentiasa selamat. Sekian, terima kasih.